إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis yang ke-13. Bulan lepas sampai mana? Hari ini kepada Rasul lah. Malam ni Rasul. Ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis ni dalam kitab hadis 40, hadis yang ke-7 riwayat Imam Muslim. Yakni agama itu nasihat. Kami bertanya, nasihat bagi siapa? Siapa yang perlu diberi nasihat? Bagi Allah kita dah hurai. Kemudian bagi Rasul pun bagi kitab dan bagi Rasul. Persoalannya, apakah kita perlu memberi nasihat pada Rasul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Malam ni kita pakat dengar. Kemudian nasihat yang keempat ialah kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kelimanya kepada orang awamnya. Malam ni kita ambil nasihat untuk Rasul. Kita tengok di sini apa dia kata. Ke surat 10. Nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mempercayai risalahnya. Risalah Islam yang beliau bawa jangan sesekali diragui. Kalau sebahagian kecil sahaja kita meragui risalah yang dibawa oleh beliau, kita ni Allah kategorikan berdasarkan hadis ataupun berdasarkannya hadis dan juga ayat Quran, kita dilabelkan sebagai golongan yang munafik di segi i'tiqad. Dia panggil nifaq i'tiqadi. Dia ada dua, nifaq amali, nifaq yang bersangkut paut dengan amalan. Apa dia? Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi salasun. Tanda munafik di segi amalan tu 3. Idza haddatsa kadzaba, bila bercakap berdusta. Saya selalu sebut, dalam kita mendidik anak cucu kita pun jangan cakap bohong. Tak boleh. Orang tua ni dia suka gempak budak, pilah tentu ada hantu, wazi. Tak boleh no. Kita berdusta tu. Kita nak tanam akidah, pilah tak mana pun ada Tuhan. Baru tu. Hantu, sampai ketua takut hantu. Pasal kita bohong. Jangan. Dalam mendidik anak-anak cucu kita jangan cakap bohong. Tak boleh. Dibimbangi masuk kategori munafik di segi amalan. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkir janji. Janji wajib ditepati, banyak ayat-ayat Quran. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Jadi makna kita wajib kena percaya. Yang tu nifaq di segi amalan. Nifaq i'tiqadi ada 6. Saya pun tak ingat. Salah satunya yang tu, yang saya sebut ni dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Hadis dia baca tadi, dia sebut nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi dia ambil dari Quran dalam surah An-Nisa 145. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik di segi i'tiqad ini, kata pengarang kitab Lu'lu' wal Marjan tu, himpunan hadis Bukhari, akan diletakkan di bawah neraka. Salah satunya hadis sebut, sekiranya kita meragui,
kita mendustakan sebahagian risalah yang dibawa oleh Nabi. Urusan akidah. Walaupun sebahagian tak boleh. Soal akidah mesti 100%. 99% percaya, 1% tak percaya, dia jadi jenis ni lah, jadi munafik di segi keyakinan. Nifaq i'tiqadi dia panggil dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mempercayai risalahnya, percayalah, ni satu risalah yang paling sempurna. Beriman kepada segala apa yang dibawanya, itulah percaya. Iman ni percayalah, dan kepercayaan ini wajib disertai dengan amalan. Percaya tapi tak buat, takut masuk kategori kufur. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dalam kitab ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 89, muka surat 35. Dengar makna ayat yang saya baca tu, Ustaz. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya. Apa yang benar? Nabi Muhammad disebut. Semua orang mengaku Nabi Muhammad betul, perutusan Allah. Begitu juga mereka mengetahui, meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran membetul. Mana mungkin seorang yang ummi, tidak tahu membaca serta menulis, boleh karang kitab yang sebegini hebat. Semua mengaku. Cuba dengar dia kata di penghujung. Setelah mereka mengetahui, sedia mengetahui kebenarannya, kebenaran perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, mereka mengingkarinya, tak patuh juga. Pak mulut kata betul beriman, tapi amal tak mau. Tengok dia kata apa di penghujung. Mereka mengingkarinya, maka dengan yang demikian, dengan sifat yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Inilah di antara golongan kufur, dia panggil kufur ingkar. Dia ada kufur inat, kufur apa lagi, juhud, kufur banyak 4-5 jenis. Kalau satu jenis ni kufur ingkar, mengaku amal tak mau. Laknat ni saya dah sebut banyak kali, jangan kita dilaknat oleh Allah. Makhluk yang dilaknat oleh Allah adalah iblis, laknat Allah. Wa innaka 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Tuhan sebut, aku laknat hang iblis sampailah ke hari pembalasan. Tak ada harapan lagi untuk masuk syurga Allah kerana sudah dilaknat. Kita masuk syurga Allah kerana apa, Wazi? Rahmat, kasih dan sayangnya Allah. Selama mana kita beramal, kita beriman, dan keimanan, kepercayaan kita sertai dengan amalan, insya-Allah bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, maksud nasihat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempercayai risalahnya, beriman kepada segala apa yang dibawanya, buktikan keimanan kita dengan kita beramal. Yang ketiga, taat kepadanya, taat kepada Nabi. Pasal siapa taat kat Nabi berarti dia taat pada Allah. Dalil Quran An-Nisa 80, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa-siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia juga taat kepada Allah. Bila kita ikut Nabi, Allah sayang kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu ikut aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mengasihimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Dua dalil, An-Nisa 80 dan yang keduanya tadi Ali Imran 31. Buktikan mana kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud nasihat. Nak nasihat kepada beliau dah wafat. Makna taat. Lama mana di sepanjang kehidupan kita di dunia yang sementara ni, saya masih ada perasaan sedih lah. Sebab ni sahabat baik saya meninggal dunia. Tak sempat. Saya nak pergi ziarah pun tak sempat. Kebetulan ada urusan-urusan sekolah yang penting yang perlu saya habiskan. Kemudian nak tak mau main. Dia nak sembahyang solat isyak jenazah. Dah janji dah dengan Fauzi. Kan? Tadi baru janji insya-Allah dah. Tak main lagi. Fauzi kata munafik pula. Dia baca beli hadis tu aku jam. Kan? Kan janji tadi elok, tapi saya janji pun insya-Allah lah saya kata kan. Memang tak mau sedih lah. Jadi marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah.
kita hadiahkan pahala bacaan kita pada semua yang telah meninggal, termasuk sahabat saya ni, insya-Allah, Syamsuddin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, insya-Allah. Di dalam alam barzakh, seterusnya pada hari pertemuan dengannya, insya-Allah, dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam syurganya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, begitu juga dosa kesalahan kita, insya-Allah. Baik, seterusnya yang disebut nasihat terhadap Rasulullah, mentaati. An-Nisa 80, dalam surah Ali Imran 31. Kemudian membela. Kita kena bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari ini, kebelakangan ni, penghinaan demi penghinaan, dilemparkan ke atas agama Islam, Nabi kita, undang-undang Islam kita. Ini amat menyedihkan, sebab kita ni hidup tak lama lah, baru 66 tahun. Tapi dulu-dulu sahabat, zaman kita, kita tak pernah dengar orang bukan Islam cerca agama kita. Tiada. Kita berarti kita boleh berkawan dengan India, dengan Cina. Saya sekolah dari dulu memang mix, sekolah campuran. Ada India, ada Bengali. Bengali itu sampai lah saya ingat nama dia, Warwick Singh. Cakap Melayu, punya fasih. Pak dia inspektor. Dia Bengali murtad sebab dia tak pakai serban. Ni abang dia dah. Pak dia pakai serban. Saya, why aren't you wearing your turban? Dia kata, aku tak mahu serban-serban payah. Dia duduk sebelah saya lah, meja. Cakap Melayu fasih, tak ada masalah. Tak timbul pun isu perkauman hari ni, begitu beradab, tuan. Kalau kita tidak mengambil makna sikap untuk membela, saya bimbangi tuan-tuan, kita tak akan diiktiraf sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada dalil tuan-tuan, bukan cakap kosong. Dalil dia dalam surah Al-A'raf ayat 157. Dengar elok-elok. Sekiranya kita ada 4 sifat ini, insya-Allah kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf oleh Allah, diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Talib hebatnya, dia juga bela anak saudara dia, tapi dia tak memenuhi 4 syarat yang Allah sebut dalam Al-A'raf ayat 157. Mari kita sama-sama semak. Kita kena ada keempat-empat sifat ni. Al-A'raf, Al-A'raf 157. Lama tak baca, kita kena rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat tengah-tengah sampai penghujung. Falladzina amanu bih wa azzaru wa nasaruh wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Tafsiran ni ada dalam tafsir Dr. Hamka, memang menarik. Dia kata lebih kurang, kalau kita nak berjaya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah 4 tuntutan. Pertama, falladzina amanu bih, maka adapun orang-orang yang beriman dengannya. Beriman dengan Nabi ini termasuk kita meyakini beliau adalah perutusan yang terakhir. Fauzi percaya tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perutusan yang terakhir. Percaya? Alhamdulillah. Bagi dalil Quran sikit. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Ini soal akidah. Kalau ada cueh ditimbul ikut kawasan Taman Desa Aman ni mengaku nabi, yang tu bukan nabi, itu orang gila babi. Pasal apa saya sebut? Pasal berlaku di Malaysia. Dia mengaku dia Rasul Melayu, orang ikut. Di Selangor dia kena tangkap lah. Celah-celah tu pula wadi, dia ni dah isytihar, dia dakwa diri dia Rasul, dia tak puasa di bulan Ramadan. Kan? Dia kena tangkap, Jais tangkap dia. Nama apa tu? Haji Kahar ke apa tu? Kahar, adik-beradik apa? Kenal apa? Tak, saya nak abang. Saya baca dari Quran Al-Ahzab ayat 40.
Percaya. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan boleh orang Melayu ni kalau dia timbul itu pelik-pelik sikit, ada sikit kelebihan-kelebihan, oh dia ni wali apa. Ini jenis wali ni boleh jalan atas ayak. Nak boleh berjalan potret, tak boleh atas ayak ni boleh berjalan speedboat dah. Boat boleh berjalan atas ayak. Orang saya try dah, bismillahirrahmanirrahim, tenggelam. Kau dah nak tahu nak teh aku ni wali ke apa? Wali songo ke wali sungguh ke? Tenggelam, tak boleh pi. Wali ni Allah bagi karamah, kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus ayat 62 63. Pengertian wali, wali adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dia percaya, dia buat. Nah, jangan duk percaya no. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul. Saya baca dari Quran Al-Ahzab ayat 40. Jadi yang pertamanya falladina amanu bih, maka ada pun orang-orang yang beriman dengannya. Nah, saya tak apa kita ulang bagi mantap tuan-tuan. Takut esok dia mai jenis-jenis macam tu lah. Ya, aku ni Nabi, Rasul tak kira bohong. Kan? Ataupun mai kata apa pun dia hampa percaya kan Nabi Muhammad ni. Nah, ada seorang hamba Allah, dia mengaji bab hakikat pula, saya pun tak pastilah. Dia sembang dengan bapa sahabat saya ni. Dia kata kita mengucap dua kalimah syahadah, aku bersaksi Muhammad sallallahu. Nah, bila kita jumpa dia? Kan? Tapi kalau dia cakap dengan saya kata tengok hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi sebut, Nabi bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'ar marratin liman amana bi wa lam yarani. Nak letak hadis ni tak mana? Dr. Suqadul Bui membawa hadis ni. Berbahagialah orang-orang yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Nabi mengulangi 7 kali perkataan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Orang-orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. Kita faham? Kalau rezeki tidak mimpi jumpa dia. Jumpa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi, syaitan tak boleh. Sebab Adi Bukhari kata syaitan tak boleh menyerupai kekasih Allah. Kita nak mimpi apa? Mimpi pun jumpa Siti Nurhaliza. Boleh tahan juga kalau jumpa Siti Kasim. Jam. Yang tu tak ada apa, selingan. Ya, selingan. Nampaklah tuan-tuan? Tak usah duk petikai, kita ada jawapan. Kita meyakini beliau pernah wujud. Nama beliau disebut dalam Quran 5 kali, nama Muhammad. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, surah Muhammad surah ke-47. Kemudian ayat kedua dalam surah itu disebut Muhammad, dan ada lagi dalam surah Al-Fatah ayat yang terakhir nama Muhammad disebut 5 kali. Siapa Muhammad? Nah, ini benar-benar soal akidah tuan-tuan. Jangan kita terpalit dengan dakwah-dakwah yang sesat lagi menyesatkan. Berimanlah kepadanya. Memang dia kata lagi, alah dia macam kita. Sebab pun puak-puak Islam liberal tak mau ikut Muhammad. Kalau hang tak mau pakai hadis, hang ikut dah Quran. Memang dia sama dengan kita, tapi apa yang membezakan kita dengan dia? Syekh, dia ambil gambar banyak kali takkan tak ingat. Qul innama ana basyarun mislukum, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yang membezakan aku dengan kamu, aku dipandu dengan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tadi Al-Kahfi 110, yang kedua Suratul Najmi 3 dan 4. Itu makna falladzina amanu bi, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu risalah beliau kalau sikit pun kita tak beriman, lingkup nifaq i'tiqadi, kekal dalam neraka. Nah, ni soal akidah. Jadi yang pertama tuntutannya falladzina amanu bih, maka adapun orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'azzaru, memuliakan Nabi. Yang ni kita semua buat, sambut Maulidur Rasul, belarak, selawat. Tak cukup, dia 4. Tak cukup.
Kalau takat kita banyak berselawat, kita nak berdakwah, aku ya Rasulullah, masa aku hidup di dunia aku senantiasa berselawat pada engkau, agak-agak clear. Sebab dalam hadis Bukhari sebut al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia di hari akhirat kelak dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Adakah kecintaan kita kepada Nabi memandai dengan berselawat? Tak. Amal isi kandungan dia. Kembali pada Ali Imran 31 tadi. Ikut aku. Amal sunnah aku. Nah, jadi cerita macam tu. Dia kata lagi di sini, wa azzaru, kalau takak memuliakan Nabi. Abu Lahab kata apa? Sembelih 100 ekor unta, sambut kelahiran anak menakan dia, sahabat. 100 ekor unta, lah seekor lah 10,000. Berapa? Sejuta. Ada. No. Banyak. Sejuta. Duit dulu. Tu pun jangan lawan hangit. Dajjal dia pula ni. Boleh panggil Dajjal tak? Tuhan pun celah dia dalam Quran. Dia tak? Tuhan celah dia. Celaka hang ni. Nah, bila Nabi kumpul ramai-ramai, 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara rahsia. Selepas turun fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin dalam surat Al-Hijri ayat 93 atau 94. Nanti saya tengok. Tuan-tuan dengar nah. 93 atau 94 dah ayat tu. Surat Al-Hijri nah. Surat 15. Okey, ayat 94. Jelas Allah kata, lepas ni Muhammad hang kena berdakwah secara terang-terang dah. Hang jangan peduli apa yang musyrikin nak kata kat hang, nak buat kat hang, maka dia punya atas tempat yang tinggi. Atas batu lah kot dah kena. Panggil semua kaum Quraisy adik-adik dah. Abu Lahab mai. Dia kata, hampa percaya tak aku ni kalau aku kata belah sana musuh mai? Oh percaya mat oi, depa panggil mat kan kat dah. Nah, aku awak tak percaya hang nak menakan ku, hang tak pernah kencing duk kencing ni orang lain lah. Kan? Kaki kencing. Kami percayalah. Kalau percaya, hampa tinggallah berhala yang hampa sembah. Kerana kalau hampa sembah berhala, esok di negeri akhirat hampa binasa, celaka. Hang kumpul kami nak kutuk agama nenek moyang hang. Dia kata celaka tu tabat siada abilah abi watab. Tuhan kata celaka balik kata. Barak. Boleh. Nah, tu cerita dia. Nah, takat memuliakan Nabi. Abu Lahab lebih pada tu, lebih daripada kita. Kita ada selawat sehari 100 kali. Pasal buang kosong 1 tinggal 10 lah. Boleh tahan enggaklah nu tak selawat langsung lah. Jangan tinggal selawat tuan-tuan. Selawat ni banyak khasiat ni, masya-Allah. Saya tak pasti tapi saya nak kena tanya orang yang pandai bidang hadis. Saya pernah baca dia kata di antara istighfar dengan selawat, Fauzi, selawat lebih afdal daripada istighfar. Tu dia. Biar betul. Kita duk tengok hadis Bukhari Muslim, Nabi beristighfar 70 kali ataupun 100 kali. Tapi dalam saya tengok di mana tu, nak tanya orang yang arif bidang hadis. Kita bukan bidang kita. Kita dengar kita baca, dengar tok-tok guru hurai tadi, kita pegang itulah kan. Maknanya masya-Allah, tapi memanglah ada hadis Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sekali kita selawat 10 kali Allah selawat. Dalam Quran Allah kata aku pun selawat kat dia. Ayat mana? Wazi. Bila Tok Bilal nak bagi tongkat sakti kan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Baru dia bagi tongkat. Tapi bila saya khutbah dulu di Teriang Pahang, Tok Bilal tak mau bagi. Dia tak berkenan kat aku. Dah lah aku pijau teriang aku kan kena marah aku siapa kan. Dia tak bagi tuan-tuan, saya rempas tangan dia. Bahasanya macam nak katuk tongkat kepala dia. Lepas tu dah lepas fitnah pula khutbah aku. Tapi Tuhan sayang kat saya, Fauzi, ada orang rakam.
Bagi rakaman tu YB ahli parlimen kata, khutbah ni okey, sedap. Dia kata sedap lah YB tu. Tutup kes macam tu. Manusia ni tak senang, tuan-tuan. Nah, tu cerita dia. Tak usahlah duk jadi jenis tu. Nah, jadi bila dia dah selawat, dia bagi. Kalau Allah dan para malaikat selawat, Allah kata, wahai orang beriman, kamu pun kena selawat. Mungkin atas dasar ayat ni lah, tuan-tuan, selawat ni cukup hebat. Nah, makna kelebihan berselawat, kata Nabi. Nak selawat macam mana, tuan-tuan? Macam-macam selawat. Selawat tafrijah apa tak? Panjang, kan? Biar senang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang lagi ustaz. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Panjang tak, hampir mampu bang lah. Nak pendek sebentar mana aku sopak je mah. Nah, jangan sampai tak selawat. Itu di antara memulia, dan kita buktikan kita memuliakan beliau, kita beramal dengan risalah yang beliau tinggalkan kepada kita. Tu baru betul, baru berkenaan dengan hadis al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia di hari akhirat kelak dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasih. Hoi Syarilu, hang betul kasih kat Muhammad, mana ada? Hang ikut sunnah dia. Sekali lagi saya abang lah apa dia sunnah dia 3. Nah, hang amal risalah yang dia tinggal, alhamdulillah betul, hang akan bersama-sama dengan dia, mudah-mudahan. Nah, baik. Yang ketiga, setelah memuliakannya, wa nasaruh, bela, tolong dia. Abu Talib tolong, tuan-tuan. Dia kata apa sahabat? Nah, kepada musyrikin Mekah, hampa nak buat apa-apa ke anak menakanku, dia cakap orang putih, over my dead body, langkah mayatku tu, cakap orang putih, langkah mayat aku dulu, hampa nak sentuh kawan ni. Tuan-tuan tahu tak macam mana Saidina Hamzah memeluk agama Islam? Sedangkan dia tak pernah peduli aktiviti anak saudara dia ni, pak menakan tak? Dia minat dia ialah hunting, memburu. Itulah kerja dia. Keluar kota Mekah, dia memburu. Satu hari dia balik, dia dapat maklumat anak menakan dia cedera kerana dicedera oleh Abu Jahal. Tu yang nenek angin. Dia sayang anak menakannya, dia memuliakan anak menakannya, tapi dia juga tolong. Dia pergi kat Abu Jahal, tarik janggut. Mereka semua jangan janggut panjang. Ni last warning. Hang sentuh anak menakan ku sikit lagi, balik awal hang. Tukar alamat pergi Batu Dua. Dan aku nak habaq kat hang. Aku nak pergi jumpa Muhammad lah juga, nak isi borang jadi ahli semua hidup. Allah, Abu Jahal tak masuk Islam tak dah. Faham tak? Tu punca tu ya. Dia sayang sungguh anak menakan. Dia tak peduli. Tapi bila hang sentuh, dia bela. Itulah kita kena buat, tuan-tuan. Faham sahabat? Kita kena bela. Ungkapan penulisan yang biadab terhadap Nabi kita, kita kena bela. Tapi kita jangan mencemuh agama orang. Ini memang dilarang oleh Islam dalam surah Al-An'am ayat 108. Sebab tu saya, kalau ada peluang jumpa dengan Menteri Agama, saya nak cadangkan kepada dia supaya dia adakan pertemuan semua tokoh-tokoh agama, semua agama di Malaysia, dibuat satu perjumpaan, bincang tentang agama masing-masing. Baru kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. Ni hampa duk hina agama kami, hampa kena tegur lah sikit. Ada dengar kita duk cerca agama orang lain tak? Tidak bang? Tak angguk kan? Tak angguk tak apa. Depa sambut Taipusam, ada tak polis bangsa Melayu agama Islam pergi jaga Tok Kong? Ada kan? Sampai kena jaga. Ada kita ada, apa ni gila, tak benar. Tapi tang kita depa kurang ajak. Tu kita tak boleh terima tu. Kita kena bela. Tak boleh duduk diam. Kan? Depa status depa menteri, ada kuasa, nak takut apa? Jemput ketua padri, ketua Sikh, ketua Hindu, ketua Buddha. Tambah Buddha tu tak lekang dengan kain ihram. Pakai siap-siap. Kan? Yang syok tu, yang syok. Kan?
Dia pakai sebiji macam kita belajar. Kan? Dia tutup kiri, buka kanan. Cuba tengok. Kan? Kita tawaf tuan-tuan, kena buka kanan. Jangan kiri kita menghadap Kaabah. Sebab Nabi dia tutup kiri, buka kanan. Dia nak tunjuk dia punya sendo tu kat musyrikin. Aku mai jauh pun aku boleh lagi tawaf. Kan? Tengok kemas. Kita terbalik, tutup kanan, buka kiri, tunjuk kat Tuhan. Kalau tengok, kalau tak silapnya Sami pun dia tutup kiri, buka kanan. Kan? Tapi oren lah, orang dia kainnya tu tak syok gitu. Kan? Orang putih, dia warna apa pun boleh, tapi yang sunnahnya memang putih. Nah, tu cerita dia. Jadi makna kena bela dia. Tu yang masuk Islam. Bila berlaku perang Uhud, Allahu Akbar, Sayyidus Syuhada Hamzatu, thumma rajulun qama ila imamin jaib fa amarahu wa nahahu wa qatalahu, rawahul Hakim. Nabi sebut penghulu segala syuhada ialah bapa nakanku Sayyidina Hamzah. Ingat tuan-tuan, orang yang mati gugur kerana memperjuangkan Islam tidak mati. Dalam Quran dua, salah satu Ali Imran 169, lagi satu Al-Baqarah 154. Depa hidup macam kita hidup dalam satu alam yang wajib kita kena percaya. Empat tak percaya rosak akidah. Memang tak ada dalam rukun iman, tapi ini benda yang berkaitan dengan akidah. Allah sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan orang yang gugur kerana memperjuangkan agama Islam itu mati, bahkan mereka hidup. Mereka tak mati. Cuma kamu sahaja yang tidak menyedarinya. Untuk nak tengok tafsir, balik cari siapa ada tafsir Dr. Hamka, cari ayat ni Al-Baqarah 154. Kalau tak silap saya, Dr. Hamka cerita kematian Umar Abdul Aziz, cucu pada Umar Al-Khattab, keturunan dia, seorang khalifah yang cukup adil, zuhud. Tuan-tuan, orang ramai pergi semayang jenazah Umar Abdul Aziz. Si bapa ni pun pi jumpa anak dia. Dia kata, hang ni mati dah dulu. Dia kata tak, kami syuhada tak mati, kami hidup. Buka tafsir Dr. Hamka. Kami semua diperintahkan oleh Allah supaya datang menyembahyangi jenazah Umar Abdul Aziz. Itu dalil. Baca Dr. Hamka, insya-Allah ada. Ayat ni Al-Baqarah 154. Sebab Allah kata hidup dalam satu alam yang lain. Macam mana nak tahu? Dan dalam surah Ali Imran 169 Allah kata depa dapat rezeki macam kita dapat rezeki. Agak-agak pozi lah. Kalau depa teringin makan musang king dapat tak? Tapi bukan Arok Pahang, yang tu tanah haram. Tuan-tuan, gelak-gelak kan ni soal akidah ni. Yang kita nikah kahwin mana ada dalam rukun Islam? Nikah kahwin ada? Rukun iman ada? Tak ada. Lalu nikah kahwin, ijab qabul mana? Pasal beriman pada kitab sebut. Nak nikah macam mana hadis sebut, tu dia. Faham? Cerai berai apa semua ikut tu. Mana ada rukun Islam yang ke-6 cerai berai ada? Tak ada. Dia 5 ya. Tapi pasal apa kita buat ikut Islam? Dalam Quran ada. Kita beriman dengan Quran. Boleh tuan-tuan? Wa nasaruh, makna tolong ataupun bela agama Islam. Jangan duduk diam. Siapa boleh ceramah? Siapa boleh menulis? Tulis. Itu semua masuk dalam lingkungan erti kata berjihad. Dengan penulisan, berjihad dengan lisan. Mari saya baca ke tuan-tuan. Jihad tu luas, surah ke-29 ayat 69. walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Baik,
Kita bila sebut jihad, jangan duk nampak perang saja. Berjuang untuk menegakkan Islam ialah dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya dan kebudayaannya. Itu pun berjuang juga. Menangkis tuduh-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan. Itu jihad juga. Jangan duk nampak perang. Nah, perang ni dalam bahasa orang putih last resort. Ikhtiar yang terakhir sekali. Kalau kita pi berunding pun tak mau juga, duk keras pada pula dia nak serang ah, masa tu pun kita tabur bagi lumat tu lah. Hidup pun tak guna, duk kacau orang kan. Dan dia kata, dan mengangkat senjata, dia pun letak terakhir, menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Masa tu baru boleh perang. Dia tulis ni ada sandaran Quran tu, Al-Baqarah 190. Ingat masa mana Islam membenarkan kita berperang? Lama tak baca, tak ingat kan? Tapi insya-Allah lah 190. Lepas tu kena ingat kuliah tuan-tuan. Esok malam orang lain pula, cara dia pula. Kalau tuan-tuan duk rajin ikut lama-lama jadi ustaz. Ni pun Fauzi saya nampak punya ustaz kan ni. Nampak lah tapi tak lagi lah. Kan? Kita pun dulu macam tu sahabat. Kutip Tok Guru ni. Banyak baca ada kitab rujukan, tak faham kita tanya orang apa. Tuan-tuan ingat, bila Islam membenarkan kita berperang, wa qatilu fi sabilillahi allazi na yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Lagi dia kata, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Lagi boleh negotiate, boleh bunding lah. Faham tak? Apa makna Islam? Selamat, sejahtera. Bukan agama perang. Nampak tuan-tuan? Tapi kita duk kena bully lah. Masa tu baru kita mempertahankan diri. Oh, pertahankan harta diri kita. Kalau mati, fahuwa syahid. Fahuwa syahid. Ada 5-6 benda hadis Tirmizi sebut. Hatta sehingga kita mempertahankan maruah keluarga. Dia main nak menceroboh keluarga kita, kita lawan dengan dia, kita terbunuh, kita syahid. Boleh? Syahid di akhirat. Di dunia orang semayang macam biasa lah kan? Tapi tak apa, syahid di akhirat. Yang kita nak dunia akhirat Allah, kerana menegak memperjuangkan agama Islam. Dan kerana sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang menceroboh. Jangan memulakan peperangan. Tu dalil. Boleh tuan-tuan? Jelas tak ni? Nak abang ni? Jelas tak sahabat? Macam duk ngenu, macam duk pening ni ya? Boleh no? Saya mampu cakap tu lah, nak banyak-banyak. Tapi saya suka kait dengan dalil Quran dan hadis. Kalau orang nak kata tak betul tu, minta maaf lah. Kita pun boleh cakap tu, Syekh. Tidak tak? Tak angguk main duduk tu ni. Nak hilangkan tu kata apa. Saya bagi dalil bila boleh berperang. Jangan menceroboh, jangan memulakan peperangan. Allah tak suka berunding. Lagi boleh bundi. Jadi sebab tu kita kata buat round table, semua ketua-ketua agama di Malaysia ni main duduk sekali. Di antaranya kita bangkitkan isu arak dan judi. Tanya mereka, agama hang kata apa? Semua ketua-ketua agama kata haram, arak haram. Kita haramkan, kerajaan wajib haramkan. Sebab apa? Agama lain pun kata haram. Kalau agama dia kata tak haram, itu tak boleh. Sebab itu akidah dia, tak boleh paksa. Ada Quran Al-Baqarah 256, tak boleh paksa. Yang kena ikut cara Islam, tak boleh. Sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, aku nak paksa kedua-dua anak lelaki ku memeluk agama Islam. Turun ayat la ikraha fid din, tak boleh paksa. Biarlah depa dengan keyakinan mereka, mereka dengan akidah mereka. Depa rasa boleh mentekan darah babi. Kan kita katalah agama depa kata tak salah, lantak bi. Kita jangan halang. Tapi kalau seorang acong yang duduk di Taman Desa Aman pi bela babi sampai 100,000 ekor, itu orang panggil gila babi. Kan? Hang seorang bela 2-3 ekor dah lah. Kan? Kena hormatlah keliling ni Islam. Nak ni. Islam dari tahap tu tuan-tuan, jaga keharmonian hidup bermasyarakat, saling hormat menghormati. Biar pi kat dia nak sembah tokoh dia punya pasal. Kita duk kutuk dia, dia kutuk pula kita. Baik. Dia kata sini nak membela
Saidina Hamzah bela Islam, bela kekasih anak nakanah Abu Talib, bela. Kemudian dia kata apa lagi? Wa nasaruh wattaba'un nur. Yang keempat, ikut cahaya Al-Quran, allazi unzila ma'ahu, yang diturunkan pada Nabi. Kena ikut tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Malangnya Abu Talib, dia ada dua saja. Dia tidak beriman pada Nabi, dia tak ikut Quran, dia hanya memuliakan Nabi dan menolong Nabi. Dia pun kafir, tuan-tuan. Kena faham ayat ni. Dia 4 tuntutan dia: beriman, memuliakan beliau, menolong beliau, agama beliau. Yang keempat, percaya, amal, isi kandungan Quran. Baru ulaika humul muflihun, mereka inilah golongan yang beruntung. Siapa yang beruntung? Umat Muhammad yang ada 4 sifat. Boleh bang? Boleh bang? Nampak duk penuh mata aku lama ni. Kotlah tak clear kan? Tak clear, esok ustaz dia main apa tanya ustaz tu pula. Jangan tanya aku boleh takat tu baik. Menghidupkan sunnah. Ni nak abang Sunnah ni ada berapa? 3. Sunnah sunat, sunnah wajib, sunnah haram. Sunnah ni apa dia, tuan-tuan? Peraturan yang berdasarkan kepada perkataan atau perbuatan Nabi. Itu kata sunnah. Boleh tak? Boleh no? Sunnah makna peraturan berdasarkan kepada perkataan Nabi ataupun perbuatannya. Itu sunnah. Sunnah sunat. Ini yang kita nak buat ni. Pak Haji pakai serban. Pak Haji, Tok Bilal pakai serban, Tok Bilal kemas. Sunnah pakai serban. Tapi jangan duk ketanya ustaz. Ustaz dah tawat tak pakai. Lah aku pahala banyak dah ustaz. Nampak tu baru nak start pakai. Contoh. Dulu saya pakai serban tapi saya tak pandai ikat. Nampak macam mengalir roti je. Tu yang aku tak mau. Aku nak pakai apa pun saya ni tuan-tuan. Pakai apa mau smart. Saya tak mau pakai cincai-cincai. Tuan-tuan tengok saya pernah, tuan-tuan tengok rambut saya panjang. Seminggu sekali saya trim. Saya tak pernah panjang. Bulan 4 kali. All the time look smart, you know. Pakai pun gaya-gaya. Takkan jubah ni tak elok. Jubah ni tak apa nak elok. Kedot 6 tu. Kan? Ni kepiah ni tu harga 210 ni Fazi. Tempah. Kepiah Fatah 210. Kepiah saya semua harga 100 lebih. Ni yang paling mahal 200. Pula Ensure tu, dia bubuh dia punya logo. Bawah ni nama Syahrir. Pozi curi aku lari cari hang je lagi. Dulu saya bubuh logo Kedah, lah saya bubuh nama saya. Dan memang macam tu. Apa pun pakai biar smart. Kalau saya pergi ceramah di pejabat, saya bagi sesuai dengan pejabat. Pakai baju elok sikit, seluar, kasut mahal. Kan? Bawa beg pemberani. Beg ni mahal ni. Beg Alain Delon. Ni, berapa ratus ni aku beli. Bukan cokianya. Jam pun tisar. Kan? Beg duit baru tukar. 2 tahun sekali tukar. Alain Delon ni tak? Tu baru beg duit. Dalam tak tengok lagi macam mana. Nak bantu lah kata apa. Saya jenis tak mau cincai-cincai dalam hidup. Buat kerja pun bagi kemat. Alhamdulillah hari ni mudah-mudahan rezeki kami main. Melalui seorang sahabat kita doakan kami buat bangunan 2 tingkat tuan-tuan. Habis kat 500,000 dah. Sahabat ni kata dia nak bawa seorang hamba Allah ni mai jumpa ustaz. Kan? Dia kerja dia duk kira cukai orang. Tax agent dia panggil. Dia ambil komisen lah sikit. Jadi dia recommend mana orang yang ambil yang suruh kira cukai kat dia, bayar melalui kami sebab kami ambil zakat. Kami dapat sikit, kerajaan dapat sikit. Kan? Mailah saya pun hari ni pilah tu yang saya banyak kerja tak ada nak pergi ziarah jenazah. Rupanya takdir Tuhan yang mai tu dia kata ayah dia kirim salam. Pulak dah. Ayah duduk mana? Kampung Herod. Tahu Kampung Herod? Kampung Hariat. Tak kenal? Pulau Pinang lah Pozi oi. Aku pernah duduk sana. Dia kata kirim salam kat ustaz, abang ustaz dengan aku ni satu kapal. Aku kan bila aku mai daripada India. Kan?
rupanya member lama. Kalau ada rezeki kami tuan-tuan banyak dia main tadi. Nah, 200,000. Kan kami mungkin dapat 100,000. Jadi tu yang kita duk minta duk pohon. Besok nak kena pergi settle semua cek-cek. Kita bidang kita. Kan? Terpaksa korban lah. Masa apa semua. Kan? Patutnya tadi lapak Tok Bilal. Main dapat 200,000 kenyang terus. Walaupun bukan duit aku. Tok Bilal tak dengar ke aku dapat duit banyak Tuan-tuan ingat saya ni buat kerja dakwah ya. Banyak kerja. Nah, patutnya esok saya kena bagi satu taklimat tentang akaun. 4-5 orang dah main dengar. Tak ada esok nak kena pergi balik sak tu. Urusan cek-cek tu semua. Nak pastikan benda ni beres. Tuhan takdir tengok cantik kita duduk. Pak dia kawan kita tu saya kata dah. Pak hang kawan aku lepas ni kita berurusan lah. Kalau dia boleh bawa banyak tuan-tuan. Dia duk kira kat orang sendirian berhad. Yang boleh dapat pelepasan cukai banyak ialah individu. 100%. Fauzi duk bayar cukai tak? Gaji berapa duit ni? Sikit kan? Kalau kata kau duk biasa bayar 1,000 kat kerajaan, bayar kat kami, melalui kami, tak perlu bayar cukai, kami dapat separuh. Itu cara nak tolong sekolah macam kami tuan-tuan. Nah, sekolah dekat rumah saya tu setahun kutipannya 2 juta, dia dapat separuh 1 juta. Kami tak sampai, kami setahun lingkungan 800,000, dapat 400,000. Jadi ya kan, tapi kena buat kerja beri kemas bagi orang yakin kan. Sebab tu saya buat kerja minta mahal lah. Nah, maklumlah I was a banker before, for 16 years, a very vast experience kan. Kita buat kerja bagi orang yakin. Sebab tu saya kata orang-orang macam ni apa-apa, walaupun receipt dia tak banyak, amount dia tak besar, tapi bila sampai receipt tu call, give a courtesy call. Cik Ahmad, receipt encik dah sampai, pelepasan cukai, kami akan post. Orang pun syok. Kerja kena kemas tuan-tuan. Kalau kemas saya, kalau orang tak kemas saya marah. Dia patah lah, saya memang kuat marah sikit. Sebab saya mau orang kerja macam saya. Tuan-tuan tengok saya kuliah saya. Macam tu je. Quran, hadis, rojok nur. Bukan duk main pam-pam-pam. Dia Syekh. Tak ngangguk meduk ni. Tolong doa lah mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nah, kami nak cuba juga paling lewat pun tahun depan bagi siap lah. Tuan-tuan kalau ada keluarga nak wakaf pelepasan cukai, nak kira cukai tak erti, boleh melalui kau ni agent. Dia mungkin dia charge commission sikit lah untuk dia kan. Dulu orang Kuala Lumpur bagi kat kami 100,000. Lepas tu saya kata macam ni lah, klien hang recommend lah mai kat kami. Dia pun serot macam nak tau, sengap ni. Dan saya pun dah tak pergi Kuala Lumpur kat 8 bulan 9 bulan lah. Putih macam tu lah kan. Tak apa, rezeki kita ada, Allah tahulah kerti nak hantar macam mana. Nah, jadi macam tu cerita dia. Nah, maknanya sunnah ni sunnah sunat. Kayu sugi, janggut, serban. Kita tak mau simpan janggut, jangan duk pilih orang. Dia boleh membawa kepada kekufuran. Tang janggut macam kambing. Hampa peli lah main. Ni potong kuku ni. Sunnah tuan-tuan. Kan? Hampa duk peli main, buka jilid pertama mesti dia. Rosak akidah. Bak potong kuku lah. Jangan duk peli-peli main. Sunnah ialah peraturan yang berdasarkan kepada kataan ataupun perbuatan Nabi. Sunnah-sunnah kan. Sunnah juga Nabi bangun malam, tapi bagi Nabi dia bukan sunnah lagi, dia wajib. Kita kalau ikut sunnah kena bangun malam. Kita bangun malam muak kencing, lepas tu sambung tidur, mangkuk sungguh. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan satu, saya ajak diri saya ke belakangan ni. Bila terjaga pukul berapa, agak-agak sejam setengah sebelum subuh, untuk saya tidur, bangun terus. Saya fikir macam ni, Fazi, Allah bagi peluang kita untuk hidup sekali lagi. Cuba kita bayangkan, kita bangun, kita mandi, ambil wuduk dengan sempurna, kita semayang solat sunat wuduk, tak mau pun tak apa, sunat tahajud terus, lepas tu witir 3. Kalau lah kata takdir mati lah, bahagia lah. Saya fikir tu, pasal kawan saya kebanyakan semua meninggal dah tuan-tuan. Aku tak mati-mati kan? Seorang sedih lah kita. Tadi saya duk cerita bab mati, mana nak sangka petang sahabat kita ni meninggal pukul 2. Tak baca WhatsApp, cucu ambil telefon ku duk tengok kartun. Tok Wan rupanya dengan cucu cerai tuan-tuan. Kalau
Tak apa payah dah. Dia pandai jujur nombor 6 tu. Dia pandai bodek saya tuan-tuan. Balik Assalamualaikum wan, umur 2 tahun lebih sikit. Assalamualaikum wan, cara dia lah bagi salam. Salam. Nandak net, nandak internet. Aku tidur dia tu main gerak. Kacau tu budak ni. Katanya mak dia main habang menentu saya, abah, Pak Cik Din meninggal. Cik Din mana kerjaan kita tu? Tu yang saya sedih sikit lah. Tak dapat tatap wajah dia. Tapi saya save gambar ni di pantak tu. Dia menunaikan umrah tahun lepas. Dia memang ada cita-cita nak pergi haji. Tapi bagus saya pergi umrah dulu. Kok mana benda kan datang haji, tuan-tuan tahulah. Pozi pergi haji. Pozi pergi dah no? Saya nak pergi kali ketiga, daftar. Alhamdulillah, daftar diterima. Boleh pergi, dia kata ustaz, tahun 2104. Aku duk kira masa tu umur aku 150 Tok Bilal. Masa tu kalau pergi pun jadi wali. Sebab tu tuan-tuan, ada kemampuan pergi umrah. Niat elok, ya Allah bagilah peluang. Pergi sana merayu ke Allah, bagilah peluang. Supaya aku sampai sekali lagi untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sedihlah kawan kita meninggal. Macam mana? Nah, tapi dia ada kerjaan kami 2 tahun. Bila dia berhenti kerja kelang tutup, dia telefon saya, ustaz ada tak kerja? Saya tak pernah reject, tak pernah tolak permohonan orang. Saya jenis tu tak sampai hati, tapi saya strict dalam kerja. Saya tak main lah, aku boleh bagi kan sekian-sekian banyak orang tolong kami. Dan 2 tahun lepas tu dia dapat KWSP. Dia pun mula buka jualan kedai runcit kecil-kecil. Tapi alhamdulillah minggu lepas baru sembang dia. Apa abang dia? Alhamdulillah niaga, alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan berjaya lah. Tu kita pun tak telefon. Tu yang rasa sedih kan pasal minggu lepas. Kalau tuan-tuan kenal Masjid Sungai Ulang, tu imam dia pun sama. 2 minggu sudah makan nasi dengan saya selepas saya khutbah Jumaat di sana. Dia duk buat lawak, tapi saya baru terpasan. Saya tak pernah tengok dia renung saya terlalu lama. Lama dia tengok saya, dia tengok tahu apa sih? Aku dia ingat aku ni nak pergi dah apa. Kan? Selang 3 hari dapat maklumat, dia masuk hospital, hari esok dia meninggal dunia. Saya pergi sembahyang jenazah. Saya kalau orang yang saya kenal, saya ada kesempatan, tak ada masalah, saya sampai tuan-tuan. Jadi sini pun samalah, kalau ada kematian ahli jemaah yang duk dengar kuliah-kuliah ni, bagi tahulah. Bagi tahu, insya-Allah kita ya. Mungkin hari ni hari dia kita sembahyang, esok hari kita pula tuan-tuan. Saya berpegang dengan hal jazaul ihsani illal ihsan Ar-Rahman ayat 60. Setiap amalan baik yang kita kerjakan, Allah akan balas dengan kebaikan. Esok bila saya mati pula kan, tengok tu dia Fauzi bawa kat 10,000 orang mai. Oh dia takkan dalam banyak-banyak tu tak ada yang hebat-hebat. Ikut hadis Muslim dan Bukhari, kalau 40 orang yang solat jenazah kita Riyadhus Salihin, yang tidak syirikkan Allah, kita dosa belenggu. Berkat doa mereka kita diampunkan oleh Allah. Masya Allah tuan-tuan, macam tu punya luas rahmat Allah. Itu yang kita kalau boleh no, kita nak cari seramai tapi rezeki lah. Tambah yang mati di Mekah syok berjuta semayang. Takkan dalam juta tak ada 40 orang tuan-tuan. Allah bahagianya ya Allah kan. Tapi tak usah dorong ya Allah aku nak mati di Mekah, tak payah. Mati tak mana pun kalau beriman semua selamat. Pasal apa saya duk tengok Abu Lahab, Abu Jahal mati di Mekah. Bahagia ke dia? Dia ada jawapan tuan-tuan. Tu cerita dia, jangan lawan Islam. Lawan Islam binasa. An-Nisa 97, At-Taubah 84, dalil semua ada. Jangan lawan Islam. Sokong pun jangan Islam. Baik. Itu sunnah. Sunnah yang kedua, sunnah wajib. Saya pendengar ustaz ceramah ni, saya catat. Kita tak tahu atas sunnah ada 3. Sunnah wajib ialah menegakkan negara Islam. Saya bagi dalil Quran At-Taubah 40. Itu kewajipan menegakkan sebuah negara Islam. Bila ada kuasa, pemimpin yang berkuasa kena ikut Al-Hajj 41. Muka surat 852 kitab. Itu sunnah wajib. Kita jangan anggap menegakkan negara Islam ni remeh-temeh. Siapa kata? Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah untuk apa? Fauzi, menegakkan negara Islam. At-Taubah 40, untuk meninggikan kalimah Allah. Sebab tu Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Baihaqi, Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Kita kena usaha sampai tertegaknya sebuah negara Islam. Boleh sahabat?
Betul kan ni? Kalau kita berjuang lillahi ta'ala, mati syahid, tak mau lah. 70 keluarga terdekat boleh dapat syafaat kita. Masya Allah. Tapi niat elok-elok lah, lillahi ta'ala. Kita ni kalau ikhlas dalam apa jua tuan-tuan, semua dapat ganjaran. Termasuk, saya nak ulang lah, termasuk kita berderma, bersedekah, kita derma pada orang kafir, tapi kalau kerana Allah dapat pahala. Kafir ni kadang-kadang orang bukan Islam suara ketok okok lah. Tak apa kan, kita buat tak tahu kafir. Fauzi yakin tak sedekah ke orang bukan Islam dapat pahala? Ya, jawapannya Al-Baqarah 272. Ada siap dengan huraian. Ingat elok 272. Saya tak mau baca ayat dah panjang, cuma nak baca tafsiran. Dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah orang-orang Islam keberatan tak menderma pada orang-orang kafir. Lalu turunlah firman Allah Taala Al-Baqarah 272. Ini menerangkan bahawa apa yang mereka dermakan, sama ada pada orang Islam atau pada orang kafir, adalah berpahala belaka asalkan derma itu diberikan semata-mata kerana Allah, bukan kerana riak atau lainnya. Ni dalil. Sebab tu bila kita bercakap, ada sandaran cakap duk takut kat siapa? Walaupun masalah politik ke kepimpinan cakap ada dalil Quran cakap. Takut apa? Saya macam tu prinsip saya pegang. Baik. Itu dia antara sunnah wajib. Sunnah yang ketiga, sunnah haram. Isteri Nabi sebelah, kita takap 4 Sahabat berapa orang? 1. Dulu, kini, selamanya. Kita serupa. Takut bini apa? Tak, bini menakutkan aku. Tu cerita jalan penyelesaian. Fauzi gelap apa? Bersatu kita serupa. Takak 4. Tu ada bangang-bangang, minta maaf saya sebut bangang, di Johor. Orang lelaki tu bini 10 Fauzi. Apa semuanya dihadapkan ke mahkamah syariah. Tu dia tak mau mengaji ni, payah. Saya tak apa ayat jenis nikah kahwin cerai berai, tapi adalah kalau hang boleh pi tak pada 1 sampai 4 dia tak tekak 4 dia. Nabi sebelah itu untuk dia, haram untuk kita. Boleh. Sunnah ada 3 macam. Sunnah sunat, sunnah wajib, sunnah haram. Dia kata sini menghidupkan sunnah. Yang seterusnya memerangi musuhnya, musuh Muhammad, musuh Islam. Musuhnya mana? Hak duk lawan kita. Hak duk cerca kita. Kita lawan dulu dengan ucapan, dengan penulisan. Kita buat rundingan meja bulat. Nampak dia keras kepala orang kan? Duk main pergi kacau. Sebab tu peperangan pertama, perang Badar, Nabi hanya bertindak setelah Nabi berhijrah ke Madinah pun melepas kacau. Kacau tu Tuhan suruh perang. Baru Allah izin. Aku izin untuk kamu berperang. Tengok, pasal kami dua elok dah. Jauh pada hampa main kacau. Memerangi musuhnya, musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh Islam, dan menolong orang yang menyokongnya. Tu dia. Dia suruh kita tolong. Mana-mana golongan yang menyokong atau yang memperjuangkan agama Islam ni, kita kena tolong. Jangan duk pergi lawan pula. Aduh, letih tuan-tuan. Ada satu ustaz dalam video saya tertariklah, dia cakap Indun kot. Dia kata kenapa kita buat semua benda ni? Sebab Nabi yang kita duk mengucap 2 kalimah syahadah, dia buat, dia tegakkan negara Islam. Kita kena tegak negara Islam. Tu baru pengikut dia. Apa yang dia buat kami nak buat. Kita ni dah tak ada kemampuan, kita tolong, kita bantu, kita bekerja sama. Tu cerita. Itu di antara makna. Di sini pun lebih kurang lah, tak ada lah, sama lebih kurang macam ni. Jadi itulah sedikit untuk malam ni. Nasihat untuk Rasul, insya-Allah umur panjang. Bulan depan kita bahas nasihat untuk pemimpin dan orang awam. Kita habiskan tu. Macam mana nasihat pemimpin orang awam. Kalau ulama tak bahas, dia tak syarah hadis ni, saya pun tak boleh faham. Nasihat macam mana kat Nabi dah wafat. Hari ni kita nampak dah, itu di antara huraian. Jadi sekadar tu, insya-Allah maklumlah kita kena patuh juga tuan-tuan SOP. Cuma saya pesan tuan-tuan kalau pergi makan di restoran, pastikan tulis, ambil temperature tu.
Sebab kalau dia main buat spot check, nama tak ada, tuan-tuan, dia cas 1,000. Kita makan nasi kandak RM15. Kena 1,000 tak berbaloi. Nah, ni saya pesan untuk diri saya lah. Nah, kalau nak bagi selamat senang. Kita pergi seorang tulis siap-siap nama kita. Buah pila 36.1, jangan buah 40.1 sudah lah. Kan? 36.1 bohong-bohong sunat. Buah nama Syarilong. Nah, kawan saya ni dia selalu tulis, kadang saya lupa. Tapi kalau saya ingat saya scan lah. Ini untuk keselamatan kita lah. Nah, kita jaga kita lah, tuan-tuan. Nah, pasal tuan-tuan tengok terus meningkat, terus meningkat. Tak tahu hari ni saya tak tengok meningkat tak tahu. Nak meningkat lagi. Kedah. Saya nak pergi Selangor, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Terengganu bulan ni. Dia pun mesti tanya, Ustaz, kata Kedah terus tak saya duduk Pulau Pinang lah ni. Aku nak cari negeri yang tak ada. Orang nak pergi kita pun takut. Patutnya ada satu sebuah masjid. Dia memang tak ceramah Maulid Rasul. Dia dengar Kedah Serabung tak jadi. Walhal sekian tadi tak ada apa pun kan. Tapi berdoa lah tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Bila keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Iblis, syaitan kata kat sama-sama dia, orang ni dapat 3. Pertama petunjuk, yang kedua Allah cukup, yang cukupkan apa hajat dia, yang ketiga dia dapat perlindungan Allah. Tu syaitan ni kata kita tak boleh buat apa dah. Bukan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Nah, tu dia kata. InsyaAllah. Jadi macam biasalah kalau tuan-tuan nak tengok produk-produk di belakang tu, berak 5 minit tak keluar taik tu semelit, minum susu kambing. Goji ni kalau nak drive jauh-jauh, kawan tu recommend minum dua sarung. Dia boleh bawa daripada Kedah, Johor, lipat kata balik main rumah hari yang sama. Saya kata biar betul. Dia kata betul Ustaz, dia tengok saya join. Memang saya lama dah amai goji untuk bukan kesihatan, yang dia bagi kesegaran. Nah, dan dia juga goji ni kelebihannya dia jaga buah pinggang. Nah, tuan-tuan tengoklah ada ubat gigi, sabun mandi apa semua. Nah, semua produk Islam. Sabun serbuk basuh baju tu, jubah-jubah putih tu insya-Allah tak pikir lah, rendam sehari semalam lah. Angkat clear. Nah, kotoran tu semua gugur dengan wangi pula. Ayak jangan buang, pi basuh toilet bowl, mangkuk tandas kita tu. Tuang tu bagi bang setengah jam. Saat ni tanya tengok memanca-manca. Sungguh tuan-tuan, kita duk buat. Nah, kempen bila sikit kan. Pakat-pakat tengok. Tapi jangan semua tengok belilah sama. Masih kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.